Untuk pengenalan, saya akan memberikan 4 definisi anak kecil atau kanak-kanak. Yang pertama, menurut Islam, kanak-kanak adalah mana-mana individu yang tidak mampu menguruskan diri sendiri dan masih tergantung pada penjaganya dan masih memerlukan orang lain untuk menguruskan hal ehwal dirinya. Yang kedua, menurut Kamus Dewan, kanak-kanak adalah budak lelaki atau perempuan yang masih kecil dan biasanya yang belum berumur lebih daripada 7 atau 8 tahun. Menurut Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun dan bagi tafsiran Pusat Jenayah akan didefinisikan sebagai seorang yang berumur 10 hingga 18 tahun, iaitu kekal merujuk Seksyen 82 Kanun Keseksaan. Dan yang terakhir, mengikut teori Rosaccio, kanak-kanak adalah mereka yang berumur 2 hingga 15 tahun. Berikut merupakan istilah Arab bagi kanak-kanak. Yang pertama, aulad, bayi yang dilahirkan, manakala Sibyan dan Ghilman ditafsirkan sebagai kanak-kanak yang masih belum balik. Yang keempat, atfal, iaitu anak kecil dalam kalangan mumais hingga balik. Yang kelima, banun, yang bermaksud anak-anak. Seterusnya, saib, kanak-kanak yang masih belum mencapai dewasa. Dan yang terakhir, nash, iaitu kanak-kanak dalam peringkat pembesaran sebelum meningkat dewasa. Anak-anak hendaklah diberi kasih sayang yang sempurna oleh ibu bapa mereka. Pada masa yang sama, para ibu bapa turut dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan tidak terlalu sayang kepada anak sehingga menyebabkan mereka melanggar perintah Allah. Namun sebaliknya, anak-anak hendaklah diberi didikan yang terbaik sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cubaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Surah Al-Anfal ayat 28. Seterusnya, apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan akhlak anak-anak kecil? Yang pertama, warisan atau dengan kata lain iaitu genetik merupakan sifat ibu bapa sama ada baik maupun buruk yang akan turun kepada anak-anak. Jika baik akhlak ibu bapa tersebut, maka baiklah akhlak anak-anak mereka dan sebaliknya. Meskipun begitu, sifat berkenaan boleh berubah. Hal ini kerana manusia tertakluk kepada perubahan setelah mereka lahir ke dunia. Kedua, faktor pendidikan persekitaran. Faktor ini turut memberi kesan kepada akhlak anak-anak. Ianya meliputi persekitaran keluarga, masyarakat maupun rakan-rakan. Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi agar tidak mudah terpengaruh dengan persekitaran yang negatif atau bertentangan dengan ajaran Islam. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Terusnya, apakah kesan kalau tak didik anak-anak dari kecil? Gejala sosial berleluasa. Ibu bapa yang sibuk dan tidak mendidik anak-anak dengan baik akan menyebabkan anak-anak terjerumus ke dalam suasana yang negatif, di mana mereka akan melakukan aktiviti-aktiviti sosial yang membawa pada serta haram di sisi agama. Hal ini kerana kebanyakan remaja yang terlibat dengan gejala sosial mendakwa bahawa mereka terlibat oleh sebab ibu bapa mereka tidak mengambil peduli mengenai mereka dan tidak meluangkan masa dengan mereka. Akibat ibu bapa mereka sibuk dengan kerja.
Perkara tersebut menyebabkan mereka lebih cenderung untuk meluangkan masa bersama-sama rakan. Pembangunan negara terjejas. Apabila anak-anak tidak dididik sejak kecil, maka perkembangan minda mereka akan terbantuk, yang mana kita semua sedia maklum bahawa anak-anak adalah generasi yang akan memimpin negara kita pada masa akan datang. Jika ini terjadi, maka kita akan kekurangan individu-individu yang berfikiran kreatif, inovatif serta berwibawa. Persoalannya, bagaimana ingin membentuk kaedah anak kecil? Sistem didikan anak kecil ini menurut Imam Al-Ghazali dapat dibahagikan kepada dua cara, iaitu yang pertama mujahadah yang bermaksud membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak, dan yang kedua ialah latihan amal soleh, dan perkara ini dapat dilihat melalui pendidikan formal dan juga pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal. Sebagai ibu bapa, mereka hendaklah memilih makanan yang baik dan memberikan hak istirahat atau bermain kepada anak-anak. Seterusnya, mereka juga hendaklah sentiasa menjaga pergaulan dan menjadikan metod keteladanan atau cerita sebagai cara untuk membentuk nilai dalam diri anak-anak mereka. Contohnya, kajian yang dijalankan oleh Anisata Saidah 2020 menyatakan bahawa dengan menonton siri Ramadan Upin dan Ipin dapat membentuk nilai kerajinan untuk beribadat, terutamanya puasa dan juga solat. Seterusnya, ibu bapa juga perlulah memberi hadiah dan juga memberikan hukuman sekiranya anak-anak mereka melakukan perbuatan yang negatif. Pendidikan formal. Guru juga bertanggungjawab menjadi ibu bapa kedua di sekolah dengan menunjukkan teladan yang baik. Seterusnya ialah konsep pendidikan akhlak anak kecil mengikut Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah berakhlak kepada Allah. Orang tua atau ibu bapa dianjurkan untuk membiasakan anak-anak mereka untuk beribadah sejak daripada kecil lagi. Antara ibadah yang dianjurkan ialah solat, berdoa dan berpuasa. Yang kedua ialah berakhlak kepada orang tua. Ibu bapa perlu mendidik anak mereka untuk menghormati orang yang lebih tua daripada mereka. Sebagai contoh, mereka perlulah taat kepada ibu bapa dan juga hormat kepada guru yang mengajar. Konsep terakhir mengikut Imam Al-Ghazali ialah berakhlak kepada diri sendiri, yang mana yang pertama ialah adab makan. Ibu bapa perlu mengajak anak untuk makan dengan tangan kanan. Yang kedua ialah adab berpakaian. Ibu bapa perlu melatih anak untuk memakai pakaian yang longgar. Yang ketiga ialah sabar dan berani, yang mana sabar dan berani untuk menerima hukuman di atas kesalahan sendiri. Dan yang keempat ialah larangan mencuri, yang mana seorang anak perlu diajar untuk tidak sesekali mengambil barang atau harta yang bukan miliknya.